Excuse me. Ebiko bagi 3. Tempura ebi 2. Egg mayo 2. Tobiko bagi 1. Spicy salmon grill 1. Grill lobster 1. Cheese salmon 1. Cheese salmon 1. Pakcik-makcik otok arum. Sedap kan? Pilihan Raya Negeri Sembilan semakin mengganas untuk tahun 2026. Siapakah yang akan menang pilihan Raya Negeri Sembilan? Adakah plot twist berlaku? Atau perang makin meletup macam bom nuklear? Kamu rasa-rasa siapa nombor 1? BN kah Pakatan Harapan? Bagi cheesy AB ni, cheesy AB 1. Siapa ni? BN lah, BN. Harapan BN. Cuba kamu komen dulu, siapa yang nombor 1? Memang menang ni. Okey, itu. Memang yang menang ni antara PH dengan BN. Soalan cepu mas saya, walaupun saya sudah tahu keputusan pilihan raya negeri. Saya sudah tahu keputusan pilihan raya negeri 9. Mau saya bagi tahu sekarang? Nanti ada yang kepanasan, terbalik negara ni. BN, PH, BN, BN. BN, PH. Assalamualaikum tuan, PH menang di Negeri Sembilan. Memang pilihan Raya Negeri Sembilan ni, 2 nama sejak itulah yang disebut juara. Tapi saya sudah tahu keputusannya hari ini. Macam mana saya tahu keputusan? Oh, hari ini ada yang koyak ya. Selepas saya membongkarkan skandal-skandal panas ni, yang ditonton beratus-ratus ribu orang, ada yang koyak. Bukan baju yang koyak, ada orang koyak. Jadi, ialah ketua kartel dalam JKR, apa kabar? Dalam JKR Sabah saya maksudkan. Okey juga, apa ni? PHBN. Saya bayar pakai kad. Apa ni, nak grup Melayu. BM Pass. Okay. Okay, thank you. Okay. Saya rasa saya mau makan benda ni sebab sangat sedap. Sebelum saya jawab soalan kamu ni, siapa menang? Hello, I am back. Ya, I am back sebab terlampau sedap. Betul cakapmu. Ini adakah? Ada, last hari ni. Bonus. Ya. Spicy. That one dengan yang hari tu yang mayo. Soy mayo. Ya. Ya, ya. You want spicy? Soy garlic. Ya, ya. Spicy. Minuman dia mineral. Minuman dia untuk mengelakkan saya kena marah oleh bos saya, kencing manis, mineral water. Oh, for your information, saya sudah tahu keputusan pilihan Raya Negeri Sembilan hari ini.
So rahsia sulit ni kita sejak tahu. 2, saya bayar pakai kad ya. Saya tahu sudah siapa nombor 1 pilihan Raya Negeri Sembilan. Thank you. Masak sedap-sedap bosku. Thank you. Saya pun dah tahu. Saya sudah tahu siapa yang menang besar, siapa nombor 1, siapa nombor 2, siapa nombor 3, siapa yang dapat kosong. Apa ni, nuju 4 belalang kah? Kita tidak main sudah nuju 4 belalang ni. Kita ada ramai pakar politik di negara. Tak payah pakai nujum-nujum ni, Pak Nujum. Oi, kau sihat ke? Alhamdulillah, saya makin sihat. Saya baru habis meeting ni. Adalah ada skandal baru lagi ni pasal JKR Sabah. Dia punya ketua kartel panas sudah dia. Bila terkantoi semua tu kan, Wina, ketua kartel dalam JKR mengamuk. Okey juga ketua kartel projek-projek dalam JKR sudah bertaubat ke? Atau kau kena marah oleh ketua menteri? Atau kau kena marah oleh TYT? Iyalah, politik Malaysia ni kita ramai penganalisis politik yang hebat-hebat ya. Kita tahu siapa menang pilihan Raya Negeri Sembilan. Profesor-profesor dalam bidang ilmu sains politik pun sudah tahu siapa sebenarnya yang akan menang nombor 1 pilihan Raya Negeri Sembilan. It is between Pakatan Harapan Barisan Nasional. Aku sapa. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam sayang. Okey, nombor 1 BN. Kamu rasa siapa nombor 1? Nombor 1 Pakatan Harapan. Okey. Apa lagi? Komen. Apa ni cakap si Jupazli ni tidak boleh pakai. Bang, betul cakapmu, cakap si Jupazli memang tidak boleh dipakai. Tapi kau tengok juga si Jupazli hari-hari. Bang, betul cakapmu bang. Memang si Jupazli itu tidak boleh dipakai di dalam negara ni. Tapi ramalannya baru-baru ni pilihan raya Johor sangat betul bang. Aduh, nah susah juga kamu ni. Bila kami ni kan penganalisis politik bebas ni kan, tidak berpihak dengan sesiapa pun. Bila kami bagi tahu keputusan tu kan, yang kamu melompat tu bang. Handsome sekarang. Alhamdulillah, saya dijaga dengan baik oleh ibu bapa saya, keluarga saya, adik-beradik saya, peguam saya. Saya dijaga dengan sangat baik ya di negara ni. Sampai kau pun terkejut saya tidak masuk penjara. Terima kasihlah. PH akan kalah teruk di Negeri Sembilan. Barisan Nasional akan menang. Ini siapa komen ni? Zoro Gendut Network. Okey, itu kau komen ya, bukan aku yang komen. Mutalib Majid, BN menang. Zoro Gendut cakap PH akan kalah teruk di Negeri Sembilan. BN is king. Apa ini? Mantap, heroes Jupazli bang. Jangan kau puji aku di sini. Ramai macam-macam politik di sini tidak senang ni dengan si Jupazli sebab terlampau popular. Terima kasih kepada Allah yang jaga saya. Ya, betul cakapmu Cik Rosita, Allah yang jaga Brojo. Tapi banyak juga manusia-manusia malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga saya dengan sangat baik. Saya baru Tok Mat BN menang. Sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, siapa cakap ni?
Aura Tok Mat BN menang. Mutalib Majid. Okey. Apa ni? Kau sangat handsome Ju. Ya Allah, aku pin lah komen ni. Jangan kau terlampau memuja aku. Nanti ada yang melompat terjun dari bangunan. Siti Aisyah Ju Fazli anak yang soleh. Ju Fazli muka makin bulat. Ya Allah, Alhamdulillah. Kau tahu lah kan makan minumku ni memang dijaga di negara ni. Apa kita boleh buat? Tapi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim muat naik gambar dia bersama Presiden UMNO Barisan Nasional. Gambar itu sangat menarik perhatian ramai pihak walaupun perang kuasa di Negeri Sembilan dan Putrajaya, permainan tarik tali antara Anwar Ibrahim dan Zaid Hamidi itu memang sangat-sangat wow ya. So saya kira kalau UMNO BN dan Pakatan Harapan, parti-parti Madani ni menang di Negeri Sembilan, ia juga adalah prospek yang positif untuk Madani ialah melihat prospek Perdana Menteri ke-11 tu memang antara Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Okey, walaupun ada beberapa pihak yang ialah kena buat pilihan lah nanti. Kalau anda mahu Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri ke-11, you kena vote UMNO BN. Kalau you mahu Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri ke-11 atau Perdana Menteri Penggal kedua, you kena vote Pakatan Harapan. Kalau you mahu nama orang lain, you kena vote parti lain lah selain daripada BN dan Pakatan Harapan. Apa yang kau merepek ni? Max, kalau kau rasa aku merepekkan, yang kau kasih bodoh-bodoh dirimu menengok di sini ni kenapa? Yang kau cakap merepek ni, kau tengok juga hari-hari. Kamu ni kan kadang-kadang kan kesian juga saya tengok kamu punya komen ni. Sudahlah, kamu tidak ada kepakaran dalam bidang politik. Yang kau cakap merepek ni graduan master first class dalam bidang ilmu sains politik, CGPA 3.97, keluaran daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang kau ni belum, ya Allah. Kedai kopi boleh terbalik meja. Apa ni, ulas sikit kes KWAP. Saya sudah ulas kemarin. Kamu boleh tengok dalam YouTube Suara Rakyat. Apa UKM je? UKM tu universiti terbaik dunia. Kau jangan main-main. Universiti terbaik Malaysia. Sebab tu semua Perdana Menteri mau lawan Sejuk Fazli dalam mahkamah. Walaupun kau cakap graduan UKM je, graduan UKM ni lah semua Perdana Menteri kalah lawan Sejuk Fazli di mahkamah. Tak dapat sumbat dia dalam penjara. Awak sudah kahwin ke sekarang? Saya tidak perlulah bagi tahu saya kahwin ke belum kahwin. Nanti ada yang meroyan. Setakat ini apa ni? UKM universiti terbaik Malaysia dan antara universiti terbaik di dunia ya. Kau jangan main-main. Itu universiti kerajaan. So saya mau bagi tahu juga graduan UKM ni yang hari-hari kau tengok dia punya video walaupun kau tak suka. Sebab kau pun tidak boleh, iyalah, tidak boleh kasih checkmate budak-budak UKM. So kau ingat UKM tu cincai. Kau ingat profesor-profesor UKM tu profesor kangkung. Siapa sini budak-budak UKM? Berbanggalah kamu. Ini budak UKM. Semua Perdana Menteri lawan dia dalam mahkamah. Dia menang dan aku kena claim juga ni. Beruntunglah budak-budak UKM yang sambung pergi UKM. Profesor di sana memang
Hebat-hebat. Pasal duit KWP itu saya sudah ulas kemarin. Kamu ni ketinggalan bas, ketinggalan kereta api. Sekarang isu dia, ada skandal baru yang saya bongkarkan tu viral. Lepas tu ada yang kepanasan. Saya mau tanya, JKR, dalam laporan audit ada beberapa pembayaran yang tidak sepatutnya kita bayar, Jabatan Audit Siasat tau. Nah, saya mau tanya dengan ketua kartel projek dalam JKR ni. Ada beberapa item yang sepatutnya tidak boleh bayar, kita bayar. Panik sudah, alamak, apa lagi si Jopal dicakap ni. Kau jangan kasih malu nama ketua menteri dan TYT. Apa ni? Kau ni selalu diliwat. Astagfirullahalazim, kau ni pernah liwat aku kan? Ni apa? Aku tidak kenal pun kau. Macam mana kau tahu aku ni selalu diliwat? Kau pernah tidur satu bantal sama aku kan ya? Astagfirullahalazim. Beginilah masalah orang ya. Bila dia tidak dapat berhujah sama aku tu kan sampai dia mengaku kau ni selalu diliwat. Aku kadang-kadang lucu-lucu lah baca kamu punya komen ni. Aku tahulah si Jupas ni terlampau handsome boy. Yang kau pun kebitinan tengok. Tapi takkan sampai kau berguni-guni komen di sini. Apa ni, kau ni selalu diliwat. Kenapa kau pernah liwat aku kah? Aku tidak kenal kau ni. Sejak bila ya kau liwat aku ni, aku pun tidak pernah tidur sama kau. Atau kau memang apa ni? Atau kau memang berguni-guni ke ni? Isap batu ke ni? Isap gam? Minum air ketum? Lagi komen JKR. Okey, pasal skandal JKR tu aku mau tanya lah ya. Saya sudah habis baca laporan audit PM Borneo Sabah. Ada beberapa transaksi keuangan yang sangat mengejutkan bila hutang yang sepatutnya perlu dibayar ya kepada syarikat kontraktor, kita tidak bayar. Tapi ada beberapa item yang kita tersalah bayar, melanggar SOP keuangan. So, ketua kartel projek dalam JKR boleh tolong jawab, atau saya kena sebut nama you, atau saya kena report dengan Ketua Menteri Sabah, atau saya kena report dengan TYT Sabah. Laporan audit 1MDB mengesahkan terdapat banyak pelanggaran SOP keuangan di dalam JKR dan beberapa. Dan saya tahu ramai yang panik dengan laporan audit PEN Borneo Sabah kerana hakikatnya dari awal muka surat pertama sampai muka surat terakhir, sukacita saya ingin umumkan 99.99% laporan audit menyalahkan JKR dan beberapa jabatan yang terlibat dalam pelanggaran SOP keuangan dan SOP projek. So, boleh kita bincang benda ni? Hanya 0.01% yang disalahkan kontraktor. Tapi pasal isu keuangan ni, ada beberapa kontraktor JKR belum bayar dan berhutang. Itu dia tidak mau bayar. Bila pula yang tidak boleh dibayar, dia pergi bayar. Ini masalah juga ni. Mau saya bagi tahu apa item tu? Tak payahlah, nanti kau melompat lagi. So saya mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So kalaupun SOP keuangan ni kamu langgar, hutang pun kamu tak bayar, lepas tu tersalah bayar pun ada,
Ini sangat-sangat pelik. Sangat-sangat pelik. Sebab saya terkejut ya. Kamu kantoi kopi keuangan. Macam mana boleh kantoi? Macam mana boleh disalahkan JKR dalam laporan audit itu dan beberapa jabatan lain dalam projek PEM Borneo? Macam mana boleh ada hutang yang kau belum bayar dengan syarikat kontraktor seperti projek PEM Borneo WP1, WP2 di Sipitang dan Beaufort. Yang paling banyak hutang ni, ya Allah, projek dekat Beaufort tu, PEM Borneo dekat Beaufort, bila mau bayar? JKR bila mau bayar? Syarikat pemaju dekat projek PEM Borneo Beaufort tu, kalau kita tidak bayar tu, tidak siap itu lebuh raya PEM Borneo di Beaufort tu. Saya baru faham kenapa projek itu tergendala. Rupa-rupanya ada hutang yang kita belum bayar. Untuk Sipitang sudah lebih 80% progres dia siap, yang itu hutang interim sudah dibayar. Kenapa Beaufort punya projek kita belum bayar? Ada beberapa hutang berbangkit. So saya pun hampir salahkan kontraktor. Betul jugalah, kalau kita tidak bayar kontraktor tu, macam mana kontraktor mau kasih siap PEM Borneo di Beaufort? Saya terkejut kamu ada hutang. Dan sebagai orang yang menyokong kerajaan, saya sendiri malu bila saya tahu hutang ni. Sebab akhirnya, ialah Ketua Menteri dan TYT pun terkejut tengok video Jufazli Syahmat. Mandre aku dulu. Teruk betul PEM Borneo Beaufort tu bro. Iya, rupa-rupanya ada hutang belum dibayar. Ada isu keuangan di situ. Saya pun sudah tegur kontraktor juga. Tapi bila laporan audit mengesahkan, oh patutlah begitu jadinya. Ada banyak hutang yang belum dibayar oleh JKR, oleh jabatan kepada syarikat pemaju. Sampai masuk laporan audit ya. Baru kami faham kenapa dekat Beaufort tu tergendala banyak. Banyak hutang tak dibayar kepada syarikat kontraktor. JKR rajin-rajinlah membayar hutang kepada kontraktor, bikin malu kita begitu. Sudah-sudahlah jadi penipu, jadi pembohong ni, bikin malu. Buang sejak pegawai-pegawai yang in charge tu. Sudah dibuang pun oleh Ketua Menteri. Lepas ni ada lagi dibuang. Minta maaf yang makan. Saya pun pernah juga tegur kontraktor dekat Beaufort tu. Saya pernah rakam lubang yang besar di situ ya. Tapi akhirnya selepas keluar semua bukti transaksi keuangan, laporan audit, oh bukan salah kontraktor rupanya. Yang Beaufort tu terbengkalai. Dia nak bayar kontraktor tu beberapa puluh juta ringgit. Kau tahu berapa lagi hutang? Ada hutang lebih 50 juta ringgit. Kalau aku pun jadi kontraktor di Beaufort tu, why not? Kau bayar dulu baru aku buat itu PEM Borneo.
Saya mau tanya dengan JKR. Mau sampai bila projek Pemborneo di Beaufort tu banyak bahagian hancur kerana JKR ada hutang. Kerja peringkat pertama sudah siap. Tiba-tiba mau klaim susah. Apa cerita? Memang pada awalnya beberapa bahagian Pemborneo tu di Beaufort tu sudah cantik dibuat ni, tiba-tiba tidak mau bayar hutang. Jadi akhirnya dia tergendala begitu. So bila kita mau bayar supaya Beaufort punya Pemborneo tu dapat diselesaikan selepas tertangguh bertahun-tahun. Dia sudah pakai berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta dia melabur untuk Pemborneo di Beaufort. Tiba-tiba kau malas mau bayar hutang, lambat bayar klaim. Macam mana? Mau kasih siap Pemborneo kalau begitu? JKR sepatutnya tidak ada isu keuangan begini ni. Tidak mau bayar hutang, lambat bayar klaim. VO pun kau tidak mau bayar. Kos-kos lain, kos tambahan lain pun kau tidak mau bayar. Jadi JKR kena jawab dengan saya. Macam mana kita boleh berhutang dengan syarikat kontraktor dalam keadaan kontraktor committed untuk kasih siap ini projek Pemborneo? Bila kita tidak bayar hutang dengan kontraktor, tidak terkejutlah kalau kontraktor separuh jalan di Beaufort tu. Sebab kau pun suruh berhenti beberapa part, beberapa bahagian. Saya bukan mau salahkan ketua menteri dan menteri, sebab tidak pernah saya tegur JKR. Kalau ketua menteri kontraktor kita sudah tegur. Sekarang yang kita tidak pernah tegur ni JKR. Sebab itu selama aku kasih bongkar kes projek Pemborneo, JKR pun takut mau saman fitnah aku. Semua cerita betul. Kenapa salahkan JKR? Lebuh raya Pemborneo di Beaufort tu JKR punya. Saya bagi tahu. Semua projek Pemborneo tu under JKR. Syarikat pemaju tu hanya pembantu yang menyiapkan projek. Kalau kita tidak bayar kontraktor, macam mana mau siap itu? JKR. Kalau kita tidak bayar hutang dengan kontraktor. Sebab projek tu akhirnya under nama JKR. Bukan under nama Haji atau Musa Aman. Under nama JKR tau. Bukan under nama menteri. Under JKR. Kau bayangkan. Menteri, Perdana Menteri hantar KSU turun padang pergi Pemborneo. Kontraktor semua turun padang untuk cek Pemborneo punya progres. Tiba-tiba pengarah JKR lama Datuk Philemon Lajawai dan timbalan pengarah JKR lama Datuk IR Syamsul lari daripada KSU Kementerian Kerja Raya Putrajaya yang turun padang buat kali pertama. So, dalam keadaan aku sudah habis baca laporan audit ni, saya kena tanya dengan JKR. Mau sampai bila hutang kita tidak bayar dengan syarikat kontraktor Pemborneo di Beaufort? Saya kena tanya benda ni. Ada banyak hutang kita dengan syarikat kontraktor, hampir kesemuanya lah. Ini bukan hanya tentang satu syarikat. Banyak kontraktor mengeluh lambat bayar VO,
lambat bayar, tuntutan interim punya payment, kos-kos tambahan lain, expenses lain. JKR lambat bayar ya. Lepas tu dalam laporan audit, JKR tidak buat permohonan baru kepada Kementerian Keuangan di Putrajaya bila sudah mau bayar kos-kos lain. Dia kasih biar sejak benda tu jadi hutang. Saya mau tanya dengan JKR, apa masalah JKR sebenarnya? Sampai kamu kena tegur oleh jabatan audit tahu dalam siasatan. Kamu sudah tahu kita ada hutang. You tulis surat lah. Pergi ke Kementerian Keuangan bayar hutang. Ayo. Peng Borneo di Sabah, laporan audit mengesahkan ada SOP keuangan punya problem di pihak JKR. Saya terus teranglah, tidak perlulah saya bertapis-tapis. Bukan kontraktor yang disalahkan ya pasal SOP keuangan ni, JKR yang diminta bertanggungjawab. Saya bukan kasih buruk JKR, JKR yang kasih buruk nama sendiri. Saya bagi tahu dalam laporan audit tu. Kau jangan main-main SOP keuangan Pen Borneo. Bukan ketua menteri yang disalahkan, bukan Haji J, bukan Musa Aman. JKR yang Kau faham? Kau pergi baca laporan audit tu. Projek lambat siap yang disalahkan JKR, for your information lah. Sebab isu hutang. Terlampau banyak hutang JKR kepada syarikat kontraktor. Tak payahlah aku berbahasa-bahasa di sini. Punca utama Pem Borneo di Beaufort, di Sipitang, di daerah-daerah lain lambat siap sebab salah JKR. Bukan saya yang kata, Jabatan Audit Negara yang sahkan. Terlampau banyak hutang yang tidak dibayar oleh JKR dan syarikat konsultan JKR. Payment ni semua kena lalu JKR. Sebab projek ni ada JKR. Ada JKR berani kasih bongkar laporan audit tu? Tak berani. Bayangkan, Jabatan Audit mengesahkan. Kenapa projek Pem Borneo di Beaufort dan Sipitang tu jadi projek sakit? Sebab lambat bayar kontraktor. Faham bahkan? Bab pertama ni, isu keuangan memang dibongkar oleh Jabatan Audit yang sepatutnya tidak boleh tahu. So saya mau tanya, Ketua Kartel Projek Pem Borneo dalam JKR, mau sampai bila lah kau tidak mau bayar hutangmu tu dengan kontraktor? Bikin malu aku sejak. How to defend all of you bila kamu dikantoikan Pem Borneo tu lambat siap sebab isu keuangan, isu hutang. JKR lambat bayar kepada kontraktor. Itu belum transaksi keuangan lain lagi. Latifah Sulaiman, kesian kontraktor. Iya, memang kesian.
kontraktor lah yang hari-hari kena fitnah, padahal kontraktor tidak dibayar oleh JKR sampai hutang kantoi terlampau banyak. Kenapa kasih biar banyak hutang? Kau tengok persidangan Dun Sabah. YB, kerajaan GRS semua suarakan isu lampu tahu JKR. JKR kena ketuk kepalanya oleh YB kerajaan Haji G. Memang ngam. YB balung dengan YB Dun Lamak Kinabatangan. Dua YB ni sejak yang berani bersuara. Dia bilang memang jalan raya rakyat kalau malam gelap gelita. JKR? Bukan saya sejak seorang yang menyuarakan isu JKR punya skandal ni. YB kerajaan GRS kerajaan Haji G sudah berani buka mulut ya. Di Dewan Undangan Negeri Sabah kemarin. Siapa ada tengok persidangan Dun? JKR kantoi tidak pasang lampu di tepi-tepi jalan raya di Balung Tawau Sabah. JKR juga dikantoikan oleh YB kerajaan GRS Barisan Nasional, YB Miha, yang sangat terkenal di Kinabatangan. Dia cakap samalah nasib Balung dengan Kinabatangan, gelap gelita kalau malam. Kau nampak ni? JKR ni, ya Allah, buat kerjalah kamu. YB kerajaan pun hantam kamu di Dewan Undangan Negeri Sabah. Adakah ini kebetulan? Kau fikirlah sendiri. Nampak sangat kau sabotaj Ketua Menteri Sabah, kau sabotaj TYT Sabah, kau sabotaj kerajaan kami. Makan gaji buta mungkin sambil tu panjang tangan. Apa cerita kes adik Zara? Berkali-kali makcik-makcik Oto Arum, kes arwah adik Zara tu masih disiasat oleh hakim dan mahkamah. Kes ini akan selesai siasatannya pada hujung Oktober 2026. Saya pun menunggu keputusan hakim dan mahkamah. Okey? Kes ni belum ditutup pun. Dia ni kan sangat comel dia punya komen. Sis makan di mana ni? Makan pun ayu-ayu. Ya. Saya memang makan ayu-ayu. Sis makan dekat syurga. Kau kenapa? Dia mau sangat psycho-psycho kita. Dia ingat kita ni kalau dia kutuk-kutuk sini, bongkar skandal JKR, macam kau kerja JKR pula ni. Kau kerja JKR di Sabah kan? Aku makan pun kau tersiksa. Saya makan nasi Jepun. Saya sekarang di Jepun. Mahal spek si
200 juta ringgit. Zul, bila aku mau kawin? Oh, aku ni sudah kawin sebenarnya, tapi malas lah aku bagi tahu. Aku ada cerita nih, cerita romantis sikit lah. Perempuan yang aku suka tuh kan, dia muncul lagi oh. Tapi aku ndak ada salam dia lah. Sebab hari itu aku sudah pegang tangannya. Kali ini aku malu-malu mau pegang tangannya. Tapi apalah, nantilah, lain hari lah. Tapi dia memang, iyalah, dia memang sangat-sangat cantik oh. Sudahlah pandai. Lepas tu kan, aku tidak expect dia akan muncul depan mata aku tau. Jadi aku buat tidak tahu sejalan macam nonchalant macam tolak kan. Aku ni yang jenis yang tidaklah aku kasi tunjuk yang aku tu suka dia. Cuma maksudku, aku happy lah bila aku tu nampak dia tu, wah, dia ada. So cewek itu, inilah, beberapa hari ni aku semangat lain macam lah. Cuma aku mau cakap, tadi aku sempat juga lah berbincang sama dia. So padahal aku tu sengaja mau berbincang sama dia. Padahal aku tu mau tengok dia. So aku pun rindu dia kan. Tapi aku tak begitulah, aku rindu sama dia. Cuma bincang-bincang. Lepas tu kami sambung lagi. Kami punya, iyalah, macam kira berdating lah, sambil menyelam sambil minum air. Tapi aku ni kan jenis yang, iyalah, aku pun mau close dengan dia. Aku memang suka sama dia sebab dia sangat bagus. Iya, dia bukan zat cantik, tapi dia rajin kerja jugalah. Aku pun terkejut. Iyalah, macam dia, aku bilang, so hari ini aku kerja, hatiku berbunga-bunga. Tapi dia sangat cantik oh. Tapi aku sudah bagi signal lah sama family-nya. Susah lah aku mencerita. Nantilah aku bawa dia tengok wayang ke. Tapi dia anak kesayangan bah, susah. Wayang. Staff JKR kah Jol? Palis. Manalah aku mau dengan staff JKR. Sudahlah banyak hutang. Bikin malu aku sejak. Kalau setiap kali mesyuarat, aku yang malu. Jangan aku cakap pasal JKR ni, ya Allah. Laporan audit tu aku sudah habis baca hari ini. Aku nak tahu aku mau letak air muka aku di mana. Pandai betul diorang buat cerita ya. Oh, ini salah kontraktor. Sekalinya baca laporan audit,
salah JKR, banyak hutang. Nah, macam mana? Coba kau, macam mana kita mau backup JKR? Mau kawin dengan JKR pun susah. Nah, banyak hutang. Mana aku mau ada hutangku? Buat larian dulu, kumpul dah. Suruhlah semua orang JKR tu berlari. Oh, jangan kau bawa dia tengok wayang, jumpa dia punya parents. Sudah aku jumpa sama bapaknya. Cuma setelah aku cerita, aku ni berani sejak ni. Berani kalau ditangkap. Sekalinya kalau pasal perempuan, ketakutan. All the best palanya. Aku jumpa sudahlah. Aku punya crush hari ini. Tapi memang dia memang aku punya type lah. Geram je aku tengok dia tadi. Ya Allah, geramnya macam aku mau peluk sejak aku bilang, "Can I hug you?" Hampir aku dah tampar. Pap. Apa ni, calon is watching. Kau jangan bercalon-calon sana. Cuma dia buat aku tu kan hari-hari jatuh cinta sama dia. Tapi ada satu kali tu, satu moment, aku tak nampak dia tau. Tapi dia mau, iyalah, dia macam mau berjalan. Aku duduk tau. Jadi dia mau keluar pergi buat something. So waktu tu aku pura-pura tak nampak dia. Tapi aku terpaksa juga tengok dia. Sebab yalah, of course aku rindu dia kan. Jadi aku curi lah tengok. Lepas tu dia tengok aku juga. Aku bilang, aduh, adakah ini namanya cinta pandang pertama? Matilah. Tapi saya belum pegang Laila tangannya. Nantilah. Aku try lah pegang tangannya. Esok lusa lah. Tapi aku nak begitu siapa namanya lah. Aku tidak sangka aku boleh jatuh cinta lagi. Sebab dalam keadaan aku sibuk bekerja ni, kau rasa aku ada masa berdating tak? Tiada. Menjaga kamu dan negara ni, ya Allah. 1109. Terutamanya masalah JKR berhutang dengan kontraktor tu, ya Allah. Hari-hari ada masalah duit. Ramai tanya, kenapa aku pakai cermin mata? Untuk mengelak daripada penyakit ain lah. Kamu kena ingat, yalah, kalau kau muncul dekat social media ni, digalakkan pakai cermin mata supaya kau tidak kena, yalah, tidak kena sihir, tidak kena ain, punya penyakit. Kasih settle case JKR tu. Settle sudah. Sebab semua sudah terbongkar ceritanya. Ngam-ngam pilihan raya negeri 9, ngam-ngam semua YB di Sabah bersidang di Dewan Undangan Negeri. Aku kena puji YB kerajaan GRS dengan BN di Sabah. YB Balung dengan YB Dun Lamak Kinabatangan. YB yang botak tu, YB shade tu, dengan YB One Piece tu, berani dorang bersuara, dorang hantam itu JKR. Begitu. Saya galakkan semua YB kerajaan GRS, sebelum kamu disabotase oleh JKR, kamu ketuklah JKR tu di dalam Dewan Undangan Negeri Sabah. Jangan alang-alang.
Sebab kalau dia tidak kasih bagus itu jalan raya, lampu jalan raya, Pemborneo pun dia sengaja tidak mau bayar kontraktor. Kamu ketuklah kepala JKR tu sebelum kamu dikasih tumbang PRU 16. Sebab aku nampak, weh, macam disabotaj Ketua Menteri Sabah, Kerajaan GRS, Kerajaan BN di Sabah. Iyalah, kita ingat itu salah Musa Aman kah? Kita ingat itu salah YB kah? YB kerajaan. Tapi ada memang satu kepala lah ketua kartel dalam JKR ni, main-main projek ini. Aku kenal namanya. Tapi dia tidak bersuara di Dewan Undangan Negeri ya pasal masalah Pemborneo. Dia tahu semua masalah. Diam-diam sejak dia. Tapi yang bersuara ni orang lain, memang berani. Dewan Undangan Negeri Sabah pun YB GRS dengan BN tegur JKR ya. Bukan aku yang tegur. Jangan sampai GRS disabotaj tiba-tiba. Nah, PRU 16. Kamu jawab apa? Itulah yang aku tegur JKR tu. Kamu buat apa? Mentang-mentang kau buat sembarang saja, buat cincai saja. Jalan raya Pemborneo. So apa berita panas sekarang? 1111 JKR sekarang koyak. Dia marah dengan kontraktor. Kenapa dikasih kantoi? Dia banyak hutang. JKR sekarang ni dia marah dengan syarikat-syarikat kontraktor. Kita tahu dengan sejuk Pazli hutang-hutang kami. JKR lain kali kalau buat kerja tu janganlah terlampau kuat menipu bah. Bikin kamu ni memang betul-betul bikin malu kerajaanku. Saitan bah. Bukan saja JKR tipu kontraktor, dia tipu ketua menteri. Aku bagi sampai dibuang itu pengarah JKR lama dengan timbalan pengarah JKR yang tak ada fungsi-fungsinya. Jadi kau hati-hati. Bila rakyat mengadu masalah jalan raya, masalah Pemborneo, aku akan tanya, kau tahu, aku akan tanya kontraktor. Dia ingat aku ni kerja main-main. Aku akan tanya kontraktor, aku bilang, siapa kontraktor di sini ni? Aku akan cek semua bukti-bukti. Nah, terjumpa bukti. Aku mau beritahu sama JKR. Dari A sampai Z, projek Pemborneo tu semua bukti ada di tangan saya. Kau jangan main-main. Terlampau banyak hutang yang belum kau bayar. Bayarlah, jangan kasih malu kerajaan kami. PMX sudah kasih lulus itu duit. You tinggal apply untuk bayar kontraktor. Susah sangat kah? Macam akhirnya kalau Pemborneo tu lambat siap, yang disalahkan JKR. Aku bagi tahu awal-awal lah. Dari atas sampai ke bawah, sila bertanggungjawab. Sebab aku ni masih hidup ni. Belum kamu berjaya kasih hantar pergi penjara. Aku bagi tahu dengan JKR. Termasuk ketua kartel yang main projek dalam JKR. Apa ni, dia goyang oleh kau bosku? Iya, aku tahu dorang punya ketua kartel ni pun goyang. PRA Negeri Sembilan siapa yang menang? Pilihan Raya Negeri Sembilan ni bukti keputusan dia pun ada sudah di tangan saya. Saya sudah tahu siapa menang. Tapi malaslah saya bagi tahu, nanti ada yang melompat menang. Kamu tahu juga tu siapa menang. Rakyat pun sudah tahu siapa yang menang. Cuma kita pun kalau mau cakap lebih-lebih pun nanti ada yang kepanasan.
Coba kamu teka siapa menang. Siapa nomor 1, siapa nomor 2. Alhamdulillah. Aku kena hantar itu. Apa ni? Pakatan Harapan menang. Biru menang. Apa lagi? Rumah-rumah yang dikasih robok untuk Pemborneo tu siapa yang bertanggungjawab bayar pampasan? Nah, JKR dengan Jabatan Tanah. Kontraktor tidak ada kaitan ya, sebab kontraktor hanya tahu buat jalan dan mereka pun kena dibayar oleh JKR. Kau tahu, bukan kau yang tidak dibayar pasal pampasan rumahmu tu. Kita tahu. Kontraktor pun banyak lagi hutang yang JKR belum bayar kepada kontraktor. Kepada semua rakyatku yang belum dibayar pampasan oleh JKR tu, kamu klaimlah sekarang. Memang ramai lagi belum dibayar. Aku bagi tahulah. Dari Sempurna sampai ke KK. Dapatlah kau cerita. Semua rahsia aku tahu. Apa yang aku tidak tahu? Tolong dulu, bang. Kamu kasih viral saya dalam social media, terus kamu dibayar itu. So saya harap siapa yang belum dibayar dia punya rumah diroboh, tanah dibeli tu, boleh sudah kamu tuntut klaim, sebab Jabatan Audit pun sudah siasat benda ni wajib bayar. Wajib bayar, tak boleh tak bayar, tak boleh kosong. Matai nakam dicari duit tu oleh Perdana Menteri, oleh Menteri Keuangan, oleh Ketua Menteri, oleh kerajaan. Kinabatangan pun benar. Nah, orang-orang kinabatangan, kamu pergi pejabat JKR, klaim duit tu. Kamu tanya, kamu sudah kasih roboh rumah kami, kasih roboh bangunan kami, kamu sudah ambil tanah kami, bayarlah. Kau pergi pejabat JKR. Kalau orang cakap tidak tahu, kau bilang, si Jupazli suruh kami ni tuntut klaim ini sebab ada dalam bajet. Iya, thank you so much. Sangat sedap. Kamu pergi pejabat-pejabat JKR yang berhampiran dengan kamu punya daerah. Tidak free itu. Rumah kamu dikasih roboh, tanah kamu diambil. Mana boleh free? Itu kerja JKR tu dengan jabatan yang terlibat. Begitu juga kontraktor. Macam di Beaufort dengan si Pitang tu kan. Waina. Sudah kontraktor buat kerja. Sudah pakai duit dorang. Lambat bayar. Ada lagi hutang. Thank you. Sampai disiasat sudah Pemborneo tu oleh Jabatan Audit Negara, iaitu Jabatan Audit Negara tu di bawah siapa? Di bawah Perdana Menteri. Kau mau cerita apa dengan saya? Ini kali pertama keuangan dalam JKR tu disiasat betul-betul oleh Jabatan Audit. Jangan kau cakap tidak ada menyiasat. Bisa ambil gambar sama kau. Oh, boleh. Mata kamu ni. Bah. Awas. Jom, hai. Hai. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Oh, good. Oh, boleh aunty, boleh. Boleh, come. Wait ya. One more. Jangan kena cas, Okay. No charge. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Okay.
hold for me. Oh, Okay, okay. okay. Oh, okay. Sekali lagi. Okay, 1, 2, 3. Awas akan na charge. How like this? Yeah, like that. Okay. Done? Yeah. Thank you. Take care, bye. Oh, boleh. Pegang nanti. Okay, Okay. 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 Thank you. Take care. Doakan. Okay. Jo. Susah aku pergi makan sebab orang akan nampak aku. Lepas tu begitulah jadinya. Alhamdulillah. Ialah saya ni peribadi tidak minta disanjung juga oleh sesiapa, tapi kalau peminat berani bawa saya bergambar, saya layan. Haters pun banyak kali juga bawa aku bergambar. Tapi ditegur dekat public begitu memang ramailah tengok aku. Jo, kau nampak nama Seju Pazli. Kita mau kasih buruk tu, makin kita kasih buruk tu kan, makin ramai peminatnya. Macam mana tu? Yang kamu tu kan berkakai sudah. Hari-hari cerita fitnah Seju Pazli masuk penjara. Kalah. Dikejar oleh peminat. Aku kadang-kadang hairan, kenapa nama aku makin naik sejak akhir-akhir ini? Tapi iyalah, kepada peminat-peminat saya, haters saya, I love you all. Sebab tanpa kamu ni, siapalah aku di muka bumi ni. Tapi aku ni hanya buat kerja bersuara untuk kebaikan rakyat Sabah, kebaikan rakyat Malaysia. Famous and tak famous tu, fikirlah sebenarnya. Tapi iyalah, tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu? Okey, saya kena pinjollah komen ni. Sempat lagi dia bergurau tadi. Dia cakap dia ada IR yang original. Hai. Waalaikumsalam. Yeah, how are you? I'm good. What promotion today? All 33 ringgit. For each one. All item. All Oh. item. All body care. I think I want to buy for my mother. 3. What do you have in your mind? To buy lotion for my mother. The brand is, the flavor, the taste. Do you have rose? Rose. This gold one. No touch of gold. Lotion. You wanna try? With the lotion, this one. The lotion. Wangi. Dia ada woody sikit. Rose. Mau baju juga satu. My mother. Saya tadi call my mother. So setiap kali saya pulang kerja, saya kena tanya my mother. Thank you. Dia mau apa? So dia cakap dia mau lotion. Actually, the rose one, actually we do have the same one. Which one? So is it same? Yeah, same smell, the rose one. Oh. Got the lotion, got the perfume, got the shower gel. It's buy one, free one. What do you mean? Buy one set, free another one set. Oh. So if one set is 250. 250. Do you have lotion for this one? No, we don't. We only have the shower gel. Oh.
This one I keep. Next time I buy because only my mother in my house. If I buy one and I get free one, wow, it's a lot. For men, shower body. Belanja batal sedikit. Saya membeli ni pakai duit my mother. Saya ni manalah ada duit, kesian. My mother yang mengirim ni. Jumpa. I pay first. Patut kulitmu mulus je. Kulitku ni tidaklah mulus macam mana pun, cuma mungkin sebab aku cukup tidur kan. Alhamdulillah, yalah. Muka aku bukan gravel lah. Hai. Saya bayar pakai kad ya. Apa ni? Oh, kau ni dulu ramai peminat Musmanda. Alhamdulillah lah, yang tidak minat pun tu ramai. Tapi lagi bagus tidak ada peminat. Tapi saya menyayangi peminat-peminat saya lah. Hater saya pun saya sayang sebab kamu dah kasi nama tu. Mak saya sudah beli your lotion. My mother watching this live. Bayar. Kalau gravel mau panggil JKR lagi tu. Thank you. Thank you so much. See you again. Setiap jabatan ni ada fungsinya untuk membantu kerajaan. Kalau jabatan tu tidak membantu kerajaan berdasarkan fungsi undang-undang dan dia tidak membantu Ketua Menteri Sabah yang sepatutnya dia perlu wajib bantu, jabatan tu perlu ditegur tau. JKR punya function ni aku tidak perlulah kasih, tapi dia sepatutnya mempermudahkan kerja sendiri, but JKR make it complicated. Hutang pun banyak nak bayar. Jangan kasih malu kerajaan kami lah, sebab benda ni sepatutnya tidak boleh berlaku. Kalau kau tidak ditegur, JKR akan buat kerja sembrono. Dia mau tu kan masalah jalan raya tu kan kita tutuplah sampai kiamat. Lepas tu paling teruk tu ada pula pengkhianat di situ. Aduh, nak susah. Kalau kau jadi pengkhianat di situ, jadi ketua kartel projek, nama kamu ni, kamu kena hati-hati ya. Aku setelanjang kamu ni. Siapa takut sama kamu? Macam siapa aku takut sama kamu? Kamu dibagi duit untuk buat jalan raya cantik. Ini kau buat jalan raya berlubang-lubang. Lepas tu pandai-pandai kau kambing hitamkan kontraktor.
Sudahlah kau tidak bayar kontraktor, berhutang banyak, lambat bayar kontraktor. Itu 2 kontraktor, hampir semua. Kau tak malu kah? Kau minta tolong daripada kontraktor. Buat itu projek. Aku rasa kontraktor antarabangsa pun, kontraktor luar negara pun tidak sanggup buat jalan raya di Sabah dan Pen Borneo di Sabah sebab JKR banyak hutang. Kau bayangkan, kau fikir pakai kepala otak lah. Siapa sanggup mau buat jalan raya di Sabah, Pen Borneo, kalau bukan kontraktor tempatan yang kau bawa bergaduh tu, yang kau banyak hutang itu, kau nak bayar dengan kontraktor. Bila aku tegur tu, itu untuk kebaikan JKR. Bukan untuk kasih malu kau, sebab kau sudah kasih malu namamu depan seluruh dunia. Aku begitu sama kau ya. Kau panggillah kontraktor dari seluruh dunia pun, berfikir satu kali, tengok laporan keuangan JKR. Aku terus terang, aku yang tengok laporan keuangan pun aku malu, kau tahu. Macam mana boleh begitu? Kau langgar SOP keuangan, jalan raya berlubang-lubang, jadi kau mau kami tidak marah. Kau ingat kami semua robot pakai jalan raya tu, berlubang-lubang. Kira gelap gelita. Dia balik-balik kambing hitam kan kalau bukan ketua menteri TYT. Sebab semua komen salahkan Hajiji, salahkan Musa Aman. Padahal itu salah JKR. Belum lagi itu komen. Kalau mengomen tu, oh ini salah kontraktor Baini Jupazli. Macam mana aku mau salahkan kontraktor kalau kau banyak hutang dengan kontraktor JKR? Aku boleh pertahankan JKR di Sabah ni. Aku mau tanya. Jalan raya berlubang, cost maintenance pun kau susah bayar. Apalagi cost Pen Borneo. Padahal duit banyak. Kau saja yang malas mau bayar. Mau berapa persen kau dibagi baru kau bayar kontraktor? Aku tanya kau. Terlampau juga kau ni. Kaki commission. Tiada, ini untuk kebaikan rakyat, untuk kebaikan Sabah, untuk kebaikan negara. Kalau tidak ditegur, wena. Tidak siap itu jalan raya, tidak siap itu Pen Borneo. Semua projek ni under JKR ya. Bukan under kontraktor. Aku terus terang sama kau. Kontraktor tu hanya pemudah cara untuk tolong JKR. Tapi kenapa JKR ada hutang dengan kontraktor dan lambat bayar kontraktor? Tiba-tiba nama Hajiji, nama Musa Aman yang dalam komen tu bah. Tapi ramai yang tak komen JKR. Kenapa? Semua sabit terupus JKR kah? Mengkambing hitamkan nama Ketua Menteri Sabah, nama TYT Sabah. JKR buat kerja, kasih cantik jalan raya di Sabah ni. Malu aku tengok jalan raya kamu berlubang-lubang. Semua jalan raya di Sabah tu, Lebuh Raya Pen Borneo, JKR, Pakcik-makcik Oto Arum. Bukan under nama aku, bukan under nama Hajiji, bukan under nama Musa Aman, bukan under nama semua kontraktor. No. Kita ni memberi input kepada JKR. Kenapa lambat betul itu Pen Borneo? Sudah ditegur oleh Jabatan Audit. Tambah lambat lagi kau bayar itu kontraktor. Apa cerita? Sampai Jabatan Audit tegur JKR secara bertulis. Kenapa banyak hutang kepada kontraktor projek Pen Borneo di Beaufort tu nak dibayar? Kau fahamkah? Kau ada baca laporan audit kah JKR? Aku sudah suruh kau baca kan? Aku di sini bukan mau cari gaduh, tapi aku tengok kau ni cari gaduh dengan kontraktor. Apa cerita? Siapa yang pegang duit tu? JKR lah. Siapa lagi? Ya Allah ya Tuhanku. Tinggal dibayar. Terlampau sandi dia punya wayang. Takkan jalan raya dan Pen Borneo, Lebuh Raya tu pun kau main wayang depan rakyat, depan Ketua Menteri JKR, depan semua kontraktor. Kau bayangkan,
Semua kontraktor barulah senang hati. Ya Allah, nasib baik ada si Jupazli tolong kita. Kalau tidak kita dibayar oleh JKR. Sudah-sudahlah main game commission ni, bayar semua kontraktor tu. Ini bukan sejak di Beaufort, di Sipitang. Semua daerah kau bayarlah. Kau jangan main tarik tali sana, lambat kau bayar jalan raya-raya tu sampai tak pandai-pandai siap. Itu memang kena bayar bulan-bulan tau. Ini bertahun-tahun hutang tak dibayar, macam mana? Kau jangan main wayang sama aku masih hidup ni. Ketua kartel JKR gagal sumbat aku ke dalam penjara. Aku bagi tahu sama kau. Aku tahu ketua kamu ni siapa yang main projek ni. Atau ketua yang main projek ni aku kena kasih bongkar dia punya skandal. Sudah-sudahlah kau kambing hitamkan Haji Ji Musa Ahmad dengan kontraktor. Sebelum kau serang kontraktor yang tidak bersalah tu, kau bayar dulu hutangmu JKR. Baru kau layak untuk menyerang. Kalau tadi pun hutangmu bertahun-tahun bertimbun macam gunung Kinabalu, bikin malu aku untuk pertahankan JKR. Kesian bah rakyat. Aku paling kesian lah rakyat Sabah yang tidak tahu pokok pangkal cerita tu. Sebab semua mau salahkan ketua menteri Sabah, mau jalan raya tu ada JKR. Kamu tahu kan? Jalan raya tu ada JKR berpuluh-puluh tahun. Borneo ada JKR. Berapa tahun sudah projek tu? Tidak pandai-pandai siap oleh JKR. Walaupunlah sebelum Haji Ji jadi ketua menteri. Kau faham kah? Sepatutnya Borneo tu sudah siap sebelum Haji Ji jadi ketua menteri lagi. Aku terus terang cakap sama kamu. Tapi JKR, aku tak tahu apa penyakitnya. Masalah. Laporan audit cakap JKR banyak hutangnya dengan syarikat kontraktor. Itu yang menjadi punca Borneo tu lambat. Kau jangan cakap pusing-pusing sini. Terlampau banyak bukti ni sama aku. Daripada A sampai Z. Ada JKR berani saman aku? Sudah 1-2 bulan aku tunggu JKR saman aku. Tak ada saman. Sebab apa? Memang betul. Diorang terkejut. Apa? Bukti dokumen? Bukti transaksi bank? Bukti apa kau mau? Jalan raya tu berlubang-lubang. Aku bagi gambar sejak di mahkamah. Apa cerita ni JKR buat? Jalan raya berlubang-lubang, Borneo terbengkalai. Sampai disiasat oleh Jabatan Audit. Sudah-sudah kamu kambing hitamkan ya kerajaan GRS, kerajaan Barisan Nasional. Kau kambing hitamkan kerajaan Madani, kau kambing hitamkan ketua menteri, kambing hitamkan TYT. Kambing hitamkan Perdana Menteri, kau kambing hitamkan semua rakyat, semua kontraktor. Terlampau ketara. Politikmu ni mengalahkan. Sebab itu aku mau beritahu dengan JKR. Kerja betul-betul. Kontraktor bulan-bulan buat projek tau. Bayarlah bulan-bulan. Kos tambahan. Kos bahan. Bayarlah. Mana boleh kau nak bayar? Kau ingat free. Siapa mau free? Muncul sudah orang JKR ngomen. Ngam. Kamu ni kelemahan kamu, si Jupazli lah sebenarnya. Sebab aku tak pernah tegur JKR ni. Ini kali pertama memang telanjang bulat habis. Bayangkan. 60 tahun kami tahan rahsia JKR ni. 60 tahun sejak Sabah ni merdeka. Ya Allah, nasib kau. Saya memang harap SPRM buat siasatan ke atas JKR, dari atas sampai bawah. Sebab Jabatan Audit Negara sudah siasat tu JKR dari atas sampai bawah. Aku bagi tahu rahsia. Termasuk ketua kartel projek dalam JKR tu. Aku tahu nama dia. Sekarang dia mau pusing cerita. Dia cakap, projek Borneo tu salah kontraktor.
Projek Pem Borneo tu, ya Allah, under JKR, itu bukan under kontraktor. Kau punya hutang dengan kontraktor, semua kontraktor tu kau bayar lah JKR. Tak payah kau cakap pusing-pusing sana. Kau saman fitnah aku pun kau tak berani. Kau jangan kasih malu nama Perdana Menteri, nama Ketua Menteri Sabah. Kau buat, kamu dari atas sampai bawah, buat kerja. Kalau saya sudah bongkar, saya sebut begini, JKR Sabah buat kerja kau. Bayarlah kontraktor, jangan kau tidak bayar. Terbengkalai itu Pem Borneo kalau kau tidak bayar kontraktor. Duit terlampau banyak dalam JKR tu. Kau tahu kah projek Pem Borneo tu berapa puluh bilion ringgit? Lebih 20 bilion ringgit. Macam mana kau boleh ada hutang dengan syarikat kontraktor? JKR? Mata. Kau kena jawab soalan kami ni sebagai rakyat. Projek Pem Borneo sudah diluluskan bajetnya oleh Kerajaan Madani, oleh PMX, oleh Ketua Menteri Sabah di Parlimen maupun di Dewan Undangan Negeri Sabah. Bajet Pem Borneo di bawah JKR dan jabatan-jabatan berwajib. Lebih 20 bilion ringgit je. Macam mana boleh ada hutang dengan syarikat kontraktor yang terlalu ramai? Sampai masuk laporan audit. Sampai saya baca laporan audit terkini, ya Allah. Macam mana boleh kantoi? Nah, kau jawab. Saya ingin mencadang kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM, siasat JKR Sabah dari atas sampai ke bawah termasuk Ketua Kartel Projeknya. Checkmate and game over. Pilihan Raya Negeri 9 tu saya sudah tahu saya pemenang. Parti-parti Kerajaan Madani. Tapi nombor 1, nombor 2 tu kita tahu sudah siapa. Good luck.